ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita Bicara Maya at PPAK. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas, diberi kesihatan dan diberikan pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi program kita pada hari ini kita akan fokus kepada membaca saja. Kerana pada hari ini merupakan hari istimewa untuk kita di Malaysia ini, kerana setiap setahun sekali kita akan mengadakan satu program khas untuk membaca, itu Jom Membaca 10 minit. Jadi program membaca 10 minit ini kita adakan serentak seluruh negara. Sejak daripada tahun 2014 lagi. Jadi Alhamdulillah program kita semakin berkembang, rakyat Malaysia pun makin sedar tentang membaca dan makin ramai orang menyertai program kita ini. Dan pada tahun 2022 yang lepas sahaja, untuk negeri Kelantan, saya ambil untuk negeri Kelantan, seramai 238,807 orang peserta telah menyertai program Jom Baca Bersama selama 10 minit. Jadi Alhamdulillah setiap tahun semakin berkembang, dan untuk Malaysia sahaja tahun lepas ramai lebih daripada 4 juta orang menyertai program Jom Baca Bersama. Jadi walaupun 10 minit, sekurang-kurangnya dia boleh memberi satu kesedaran, boleh menjentik kesedaran bahawasanya membaca itu penting. Kerana kita tengok membaca ini adalah wahyu yang pertama yang Allah SWT turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Cuma penegasan diberi, bacalah untuk kita ingat kepada Allah, bacalah untuk kita kembali kepada Allah. Jadi insya-Allah sedikit-sedikit usaha kita ini dapat memberi galakan kepada penduduk ataupun masyarakat di Kelantan dan juga seluruh negara untuk menjadi seorang pembaca yang aktif. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh mengenai program kita pada hari ini, suka saya membuat satu ajakan lah kepada penonton-penonton semua. Pertama, saya ucap terima kasih kerana sentiasa setia bersama dengan Bicara Maya PPAK dengan pelbagai topik-topik menarik yang telah kita sajikan sebelum ini. Jadi pada hari ini, seperti biasa, saya mohon untuk tuan-puan semua share program kita ini kepada seramai mungkin. Kenalan-kenalan, share dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam aplikasi-aplikasi apa sahaja. Yang penting mereka dapat maklumat yang benar, mereka mendapat ilmu, mereka tahu. Yang penting mereka boleh keluar daripada
sesuatu yang tidak mereka tahu dan mereka menjadi tahu. Maka itulah ilmu memberi cahaya, memberi keterangan kepada orang yang mengetahuinya. Jadi minta tolong untuk share semua. Itu yang pertama. Yang keduanya seperti biasa kita juga ada kuis yang bernilai RM150. Seperti biasa kita akan tanya 3 soalan. Setiap satu soalan membawa RM50. Ramai dah memenangi, ramai dah telah menikmati kuis tersebut, telah menikmati hadiah tersebut. Jadi hari ini pun sama. Cuma hari ini kita ada tambahan satu saja lagi. Kita ada tambahan satu, iaitu kepada tuan-puan yang menonton yang menyertai program Jom Baca ini, sila ambil gambar dan hantar ke FB kita. Dan tulis hashtag kita punya kita punya hashtag kita pada hari ini baca bina insan. Kita punya moto kita untuk tahun ni membaca Jom Baca 10 minit, baca bina insan. Jadi boleh letak hashtag dan tulis sedikit keterangan mengenai program Jom Baca. Apa perasaan anda menyertai program Jom Baca, di mana ia dilaksanakan. Ambil gambar. Kalau seorang ambil seorang, kalau beramai-ramai ambil beramai-ramai dan hashtagkan ke Facebook kita. InsyaAllah saya tak bagi tahu hadiahnya berapa, tetapi insyaAllah ada hadiah juga. Jadi yang ni kita buka sehingga jam 12 untuk hantar kita punya gambar tersebut. Sebelum jam 12 kita terima. Untuk kuis tadi, siapa cepat dan tepat maka dia adalah pemenang bagi kuis tadi. Jadi untuk Jom Baca saja edisi kali ini, Bicara Maya PPAK, kita letak sedikit tambahan. Jadi untuk khas Bicara Maya pada hari ini, kita letakkan topik keluargaku, keluarga membaca. Jadi alhamdulillah tahun 2022 kita telah mengadakan satu program yang sangat menarik tentang membaca di PPAK, itu program Keluargaku, Keluarga Membaca, di mana program tersebut telah melibatkan seluruh DUN yang ada di negeri Kelantan. Seramai 571 keluarga telah menyertai. Jadi hari ini kita akan tengok macam mana keluarga ni membaca ni dibentuk. Sebab sesuatu perkara yang baik, sesuatu yang kita nak jadikan sebagai amalan, hendaklah bermula daripada keluarga. Kerana dalam keluarga ini terdiri daripada berbagai-bagai ahli. Ada ibunya, ada ayahnya, ada anaknya, yang dari segi sudut latar belakangnya pelbagai. Dan di sinilah kilang ataupun tempat untuk kita produce manusia yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Jadi kerana itu kita buat program Keluargaku, Keluarga Membaca. Jadi alhamdulillah bersama kita di studio hari ini kita bawakan keluarga, keluarga yang telah diberikan tokoh ikon keluarga membaca negeri Kelantan. Daripada 571 keluarga tersebut, satu keluarga telah kita pilih dan kita beri anugerah ikon keluarga membaca negeri Kelantan. Jadi bersama-sama dengan saya pada ketika ini adalah Puan Mazidah Muhammad, yang merupakan keluarga yang telah memenangi anugerah ikon keluarga membaca negeri Kelantan bagi tahun 2022. Selamat datang ke studio kita, Puan Mazidah. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini pihak kami yang amat berbesar hati kerana Puan Mazidah boleh melapangkan masa untuk hadir ke studio nak berkongsi macam mana Puan Mazidah boleh membentuk keluarga yang membaca. Dan di samping itu juga Puan Mazidah juga telah memenangi anugerah keluarga bestari untuk Dun Tawang, untuk Dun Tawang, dan juga anugerah keluarga Sakinah. Jadi ini menunjukkan apabila keluarga tersebut membaca, dia telah menjadi satu keluarga yang dapat membangunkan intelektual dan diri keluarga, setiap ahli dan juga anak-anak. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba dapatkan maklumat dari Puan Mazidah macam mana Puan Mazidah boleh membentuk keluarganya sehingga dia berjaya mendapat anugerah ikon keluarga membaca dan anugerah-anugerah yang kita sebutkan pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan dulu Puan Mazidah untuk memperkenalkan sedikit latar belakang Puan Mazidah dan juga ahli-ahli keluarga Puan Mazidah kepada penonton-penonton kita, dan ambillah seberapa banyak input yang ada sebab kita semua sebenarnya nak jadikan keluarga kita ni, Puan Mazidah, keluarga yang membaca. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab kita nak, sebab apabila kita bawa keluarga kita membaca dengan ilmu, kita boleh keluarkan keluarga kita pada kejahilan. Sebab musuh yang paling utama dan diri manusia adalah kejahilan. Kerana itu Islam diturunkan di masyarakat Arab jahiliah. Silakan Puan Mazidah.
kasih kepada Encik Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana diberi peluang untuk memberi sedikit berkongsi sedikit pengalaman lah dalam ruang masa yang ada ini tentang keluarga membaca. Sebelum tu saya memperkenalkan diri, saya Masjidah Muhammad. Saya sebenarnya lulusan tertinggi saya adalah master dalam pendidikan. Tetapi sebaik saja saya berkahwin, berumah tangga, saya meletakkan jawatan dan saya fokus kepada mencari suri rumah sepenuh masa. Sebab apa? Sebab atas kepercayaan kami, saya dengan suami, bahawa 0 hingga 4 tahun pertama itu merupakan saat yang paling penting, lebih penting daripada 4 tahun di universiti. 4 tahun pertama, proses anak-anak berkembang, proses anak-anak nak dididik, proses kita nak memupuk budaya adalah di peringkat 0 hingga 4 tahun, 0 hingga 6 tahun. 6 tahun pertama tu sebenarnya personaliti anak-anak sudah pun terbentuk. Jadi kalau masa terbaik untuk kita bentuk budaya anak-anak, untuk kita membentuk nilai, untuk kita membentuk kebiasaan mereka adalah di peringkat awal, di peringkat kanak-kanak kan. Sebagaimana dalam satu pepatah Arab ada kata al-ilmu fi sighari kan-naqshi fil hajar. Kalau kita bagi ilmu di peringkat kecil macam kita mengukir di batu. Susah nak hilang dah. Jadi budaya tu begitu. Dan suami saya Dr. Nur Hisham yang sangat mementingkan budaya ilmu, dan saya ada 7 orang anak yang sulung baru tingkatan 5, dan alhamdulillah kami menyertai program keluarga membaca bukan asas sebab nak menang, tetapi kita nak menyeru seluruh keluarga supaya mari kita sama-sama menjadikan family kita ni family yang membaca, kerana sudah pasti kalau kita membaca, insya-Allah ilmu tu akan masuk. Sebab membaca tu merupakan jabatan ilmu. Saya rasa cukuplah untuk memperkenalkan diri dulu. Setakat ini. Okey, terima kasih Pemazidah di atas kata apa pengenalan dari Pemazidah, latar belakang pendidikannya dengan bilangan ahli keluarganya. Jadi alhamdulillah kita tengok bagaimana Pemazidah punya master pernah bekerja, tetapi melihat kepentingan kepada pembangunan keluarga dalam diri anak-anak bermula pada 0 hingga 4 tahun dan 0 hingga 6 tahun merupakan masa untuk kita membentuk budaya dalam diri anak kita. Sama ada budaya itu budaya membaca, budaya sifat akhlaknya dan sebagainya. Jadi kepada penonton yang ada di luar sana, mungkin kita boleh tengoklah sekarang ni kita ada anak tak lingkungan 0 hingga 6 tahun yang Pemazidah cakap tadi, ataupun anak kita dah lebih. Mungkin kalau dah lebih kita boleh tengok hasilnya macam mana. Kalau ada lagi 0 hingga 6 tahun tu, mungkin kita patut dengar dengan teliti hari ni, dan kita patut ambil apa sebenarnya yang kita perlu buat di usia pada 0 hingga 6 tahun. Dan pengorbanan Pemazidah ni satu pengorbanan yang besar, maknanya ada pendidikan yang tinggi, pernah bekerja, tapi tinggalkan semua tu kerana nak membangun rumah. Jadi pada saya satu benda yang hebat. Kadang-kadang orang tengok suri rumah ni kerjanya biasa, tapi sebenarnya suri rumah lah pekerjaan yang mulia. Kalau tanya suri rumah pekerjaannya apa? Mendidik ummah. Satu benda yang sangat besar. Sedangkan itu adalah amanah yang tipikal, yang sangat besar. Jadi sebelum saya pergi jauh Pemazidah, saya ingin kongsikanlah sedikit data-data orang kata segi membaca ni. Jadi kalau ikut kita di Kelantan ni, kita pernah buat kajian membaca. Jadi kita buat pada 2021 dengan beberapa koresponden lah, ramai juga koresponden kita, dan kita dapati di Kelantan sahaja orang Kelantan kita ni baca 15 buah buku je setahun 15 buah buku orang Kelantan kita. Dia baca buku apa? Ada buku, ada komik, ada ni. Tapi kalau kita nak ambil yang karya berat mungkin lagi sikit lah. Tapi secara puratanya 15 buku setahun. Dan yang PNM buat pada tahun berapa PNM buat 2014 juga sekitar tu saja, 15-20 buah buku. Jadi nak bagi tahunya rakyat Malaysia ni rendah lagi. Dan nak mencapai negara maju ni, setengah pendapat mengatakan sekurang-kurangnya rakyat dia perlu membaca 40 buah buku ke atas untuk mencapai negara maju. Itu maju dari segi intelektual saja, belum kerohanian lagi. Bila kerohanian kita kata kena tengok buku apa pula yang dibaca. Jadi kalau tengok dari segi jam pula, rakyat Malaysia ni membaca kurang daripada 3 jam seminggu. Berbanding dengan rakyat India yang lebih daripada 10 jam. Panjang lagi tugas kita.
Maknanya banyak lagi yang kita perlu buat. Betul. Maknanya keluarga ni perlu ambil peranan, perlu buat sesuatu untuk membentuk supaya jam yang kurang daripada 3 jam tadi lebih. Sedangkan kita kata kalau nak beza, kalau kita tengok masyarakat India dengan Malaysia, nampak lebih educated Malaysia. Tapi bila kita tengok, rupanya rakyat dia lebih banyak membaca. Begitu juga dengan rakyat Thailand. Rakyat Thailand lebih daripada 3 jam seminggu membaca. Tapi rakyat kita yang rata-ratanya orang Islam yang memang ada arahan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, amat rendah dia punya kesedaran untuk membaca. Jadi baik, saya bagi ni fakta supaya kita ada satu kesedaran. Okey, baik Pak Mazidah, kita soalan seterusnya. Bagaimana Pak Mazidah ni membentuk sebuah keluarga yang dapat menjadi keluarga membaca? Sebelum saya bincangkan tentang budaya membaca, saya ingin memperincikan sedikit ayat yang Cik Aziz baca tadi tentang surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila kita tengok ayat Quran yang pertama Allah turunkan, Allah tak turun tentang ayat perintah salat, perintah mewajib zakat, perintah untuk supaya berjihad, tapi Allah kata apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita kaitkan selalu dengan budaya membaca bila kita baca ayat Quran ini. Sebenarnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq mempunyai intipati ayat ini lebih tinggi. Dia bukan sekadar membaca, tapi adalah membudayakan budaya ilmu. Budaya ilmu, dan budaya ilmu itu banyak cara. Cara yang paling utama adalah membaca. Kita nak mewujudkan budaya ilmu. Dan bagaimana budaya ilmu ini cuba diwujudkan di rumah, terutamanya di rumah kami. Saya nak berkongsi ini bukan nak mengatakan bahawa kami adalah yang terbaik, ada lagi family lain yang terbaik, tetapi ini adalah apa yang kami buat. Sebenarnya membaca ataupun budaya ilmu ini, apa yang kami buat adalah di peringkat awal. Contohnya di peringkat awal saya mengandung, anak-anak janin itu kita sudah pun memperkenalkan bacaan Quran. Setelah kandungan berusia 4 tahun, kandungan berusia 4 bulan ke atas, kita akan memperkenalkan surah di perut kita ni. Sebab atas keyakinan bahawa Allah menjadikan dalam Quran tu Allah sebut pendengaran dulu baru penglihatan. Ya, betul. Pendengaran dah develop dalam janin kan. Dia dah dengar, dia boleh dengar, baby boleh berinteraksi. Biasa kami dengar surah Luqman. Semua anak-anak saya daripada 1 hingga 7 memang diperdengarkan dengan surah Luqman semenjak daripada janin. Kemudian yang kedua bila dia lahir, memang kita membudayakan buku. Benda simple je nampak. Contohnya lah ibu-ibu ayah yang ada di luar sana. Saya membenarkan anak-anak bermain dengan buku. Kita ada dulu buku, kita pergi pesta buku yang kain, buku kain. Jadi baby tu baca buku, dia bermain dengan buku, dia baca buku, dan kita bacakan buku untuk dia. Dan antara benda lagi yang kita buat adalah di peringkat kecil lagi, bacaan yang paling utama dalam keluarga adalah bacaan Quran. Dalam kita semua lah, saya nak menyuruh pada semua keluarga, bila kita sebut budaya membaca yang paling utama, yang paling kita kena tekankan selain pada buku-buku yang kita sebut tadi adalah budaya membaca Quran. Itu yang kena pastikan dalam family kita berlaku. Jadi kita kena ajar anak kita supaya boleh baca Quran dan mereka menjadi budaya. Budayanya apa? Dia tak perlu kita suruh lah, kan? Setiap masa dia boleh baca Quran sendiri, dia boleh tadabbur sendiri, dia boleh buat sendiri benda tu. Dan benda tu tak boleh berlaku kalau kita tak budayakan sendiri. Kita contohnya. Kita bagi contoh. Sebab itu bila saya berceramah, contohnya bila orang tanya, Puan, macam mana saya nak membudayakan budaya membaca dalam keluarga saya? Saya nak tanya soalan, kita sebagai seorang ibu, saya sendiri, bilakah kali terakhir kita baca buku depan anak-anak kita? Anak kita tengok bila? Sebagai satu contoh, saya kongsi pengalaman Cik Azizi. Contohnya baca Quran kan. Saya selalu ajar anak-anak Quran lepas maghrib hingga isyak tu memang adalah masa kami mengajar Quran. Jadi bila kita ajar anak baca Quran, anak satu hari nak tanya, dia tanya, Mama suruh kami baca Quran. Mama baca Quran bila? Sebab saya dah anak kecil, saya tak mampu nak baca Quran siang hari. Saya akan bangun tengah malam ke apa, lepas dia orang tidur, kita akan baca Quran. Saya pun fikir, sebenarnya kita kena menzahirkan kita baca Quran depan anak sebagai satu bentuk pendidikan. Sebab anak tak nampak, kita kena ada satu saat kita kena tunjulkan kita baca. Yang kita baca malam tak kisah. Macam juga buku pun sama, kita kena tunjukkan kita ni baca buku depan anak.
barulah dia menjadi budaya. Dan ada lagi lah banyak beberapa langkah lain yang disebut dan yang dibuat oleh kami, insya-Allah. Jadi anak-anak saya ni boleh saya kata beginilah conclusion dia, bukan nak meninggi diri ataupun tidak. Tapi kalau sebut jom kita pergi SMO, jom kita pergi kedai buku, seronok. Sebab dia sudah menjadi aktiviti bulanan. Setiap bulan memang suami saya akan bawa anak-anak pergi shopping buku. Jadi mereka tak eager sangat, tak seronok sangat. Mereka jom pergi shopping Ion Mall, pergi shopping, tak seseronok jom pergi kedai buku. Itu lagi seronok. Sebab bila mereka pergi ke kedai buku, dia akan boleh mampu pilih buku. Dan dia ada lagi lah cara-cara kita, teknik-teknik kita, macam mana kita nak supaya buku tu bukan sekadar buku tapi adalah kualiti buku itu juga menjadi jenis bahan bacaan berkualiti. Jenis bahan bacaan menjadi keutamaan kami juga. Cerewet sikit lah nampak, tapi orang kata anak-anak tak stres ke, komik tak boleh baca contohnya lah, kan, novel-novel picisan tak boleh baca, biarlah dia mau buat pilihan. Anak-anak di peringkat kecil, mereka tak mampu buat pilihan sendiri lagi, kita kena guide. Kita tak boleh nak lepaskan mereka cari buku, okey nak baca buku ni. Kita ibu bapa kena buat satu panduan bagaimana dia nak baca, buku apa yang dia nak baca, bagaimana dia nak baca, macam mana kita nak pupuk dia membaca. Satu benda yang saya nak kongsi dengan Cik Aziz dan peserta semua, semasa anak berumur 8-9 tahun, mereka sudah pun berminat untuk membaca buku setebal 200-300 surat. Dan bila abah dia balik pesta buku, balik buku tu dia baca, dalam masa 3 hari dia boleh habis. 3 hari boleh habis. Contohnya buku tentang kepribadian Nabi Muhammad yang tulisan Dr. Zahazan tu, yang Syama'ilul Muhammadiyah. Saya kata betul habis baca, betul. Sebab apa? Menjadi budaya dalam family kami, bila baca buku, di akhir buku ni dia kena tulis tamat bacaan pertama tarikh bila. Dia kena tulis khatam bila. Lepas tu kalau dia ulang baca, tamat bacaan kedua bila. Dia kena tulis kat belakang buku ni. Lepas tu dia bukan stop itu saja, dia kena bagi tahu apa yang awak faham ataupun apa pun awak boleh kongsi. Dia kena ulaskan buku ni. Bunyi macam ilmiah kan, sebab ayah dia tu seorang ahli akademik. Tapi saya tak nampak ia satu tekanan ataupun satu stres bagi anak-anak. Bahkan dia sudah, bila dah jadi budaya, seronok, dia tu boleh tak nak. Sebab dia membesar lah keadaan begitu. Dia membesar keadaan begitu. Dia lihat mak ayah dia begitu. Dan dia, sebab tu saya kata tadi, budaya itu daripada kecil dia dibuat. Bila dia daripada kecil dah dipupuk, dia akan jadi senang untuk kita. Macam sama semua budaya nak suruh basuh pinggan, kau nak suruh lipat kain, kau kalau daripada kecil tak ajar, besar pun nak ajar, dia tak jadi. Dia kelawan lah. Daripada kecil tu kena ajar dia. Ya, betul. Jadi itulah antara beberapa perkara yang kami buat di rumah untuk membolehkan budaya membaca di jadi sebati dengan anak-anak. Jadi maknanya anak-anak ni dia sedar-sedar celak mata dia ada masuk fikiran tu, dia ketu dah. Dah macam tu. Dipupuk begitulah. Dipupuk begitu. Maknanya dia masuk fikiran dia tak, dia dah macam tu. Contoh baca Quran kan. Bila dia di peringkat baby, bila kita nak baca Quran, mesti kita pegang baby. Jadi betul, dia dah berhidup dengan Quran tu. Jadi dia dah hidup dengan budaya, lepas maghrib hingga isyak dia kena baca Quran. Dan kami mengajar sendiri Quran. Jadi di peringkat awal saya ajar, kemudian dia naik khatam peringkat awal, dia masuk peringkat yang kedua, peringkat tahsin kita panggil, memperelokkan tajwid sebagainya. Dia peringkat tadabbur. Dia kena tadabbur ma'anil Quran dengan abah dia tu. Jadi anak-anak menyaksikan peringkat tu dan dia melaluinya. Jadi benda tu dah sebati dengan dia dan dia boleh tak ada stres lah. Sebab saya tak nampak stres pun, bahkan mereka seronok. Bahkan kalau ada buku, saya yang kadang-kadang nak kata quote and quote stress, beli buku, balik shopping buku, stop dulu baca buku, main tolong mama kat dapur ni, sebab tu buku maknanya dia dah sebati dengan dia teringin sangat nak tengok apa kesudahan buku ni. Jadi budaya tu memang sukar, tapi boleh buat. Saya yakin boleh buat, dan ia mesti dimulakan dengan ibu ayah dulu. Kalau ibu ayah boleh buat, boleh tunjukkan baca buku kat depan anak-anak. Sekurangnya ambil gist program hari ni, tak apa, 10 minit tak apa. 10 minit. Hari ni kan kita campaign 10 minit. Ya, betul. Kita tunjukkan 10 minit tak apa depan anak-anak. Kita ambil antipati program ni, lepas ni kita tunjukkan 10 minit depan anak-anak, insya-Allah budaya itu akan dibentuk. Sebenarnya kalau ikut program ni, memang kita berperingkat dasarnya, memang saya soal sebab lah peringkat Malaysia, kita buat dasar ni, memang kita nak 10 minit ni menjadi pencetus.
So 10 minit dia jadi pencetus, jadi dia ada alasan untuk ajak anak-anak baca antara gambar dan semua. Jadi Tapi kita tak naklah dia terhenti untuk program. ya tak nak 10 minit tu kekal menjadi. Mana kalau boleh ambil 10 minit sehari, esok lagi 10 minit, esok lagi dah, kalau 7 hari dah 70 minit. Dan saya nak letak ikut kemampuan ibu ayah lah. Ada ibu ayah yang bekerja sangat, mungkin 10 minit seminggu dia boleh buat. Ya, betul. 10 minit sebulan, terpulanglah kepada kemampuan dia. Tapi 10 minit tu kita cuba ambil intipati program untuk kita kembangkan dalam keluarga kita. Jadi banyak sebenarnya yang pemaja dah kongsikan pada saya. Yang kita nampak maknanya effort tu lah, usaha daripada ibu bapa tu dah ada perancangan. Kan, maknanya kita dengan pasangan ni mesti ada perbincangan lah. Kan, nak berbincang, nak buat macam mana. Jadi tadi Puan Majid ada sebut tentang memperdengarkan bacaan Al-Quran kan kepada anak tu. Pendengar tu macam mana? Adakah cara ibu baca ataupun kita buat macam mana? Saya beli radio yang saya kuatkan sound. Masa anak sulung tu saya letak ia macam mic gitu. Saya letak dekat dekat perut. Saya sehari dia dengarkan surah Luqman sampai habis. Letak. Dan kita akan rasa di saat-saat 8 bulan 9 bulan tu kita akan rasa dia berinteraksi sebab pergerakan tu kan. Baby tu gerak. Baby tu bergerak. Dan saya cerita ke anak-anak, tak tahulah sini tak ada kajian yang jelas. Saya cerita ke anak-anak, tahu tak awak semua ni dengar surah Luqman sejak janin lagi. Lah patut kita rasa familiar je. Rasa dia lah dengan surah Luqman. Bila kita nak hafal surah Luqman senang je kan, konon-konon lah. Tapi saya tak ada kajian yang jelas. Tapi anak-anak kata dia lebih seronok dengan surah Luqman, dia familiar dengan surah Luqman. Kerana selalu diperdengarkan. Itu tak ada kajian yang jelas. Itu respon mereka. Kenapa surah Luqman itu adalah rasional kami sendiri. Kami berbincang lah. Yang penting berbincang. Suami isteri ibu ayah ni yang penting apa-apa nak dibuat mesti berbincang. Perbincangan itu akan membawa barakah dalam keluarga dan keputusan perbincangan itu adalah Allah suka. Tapi kalau boleh Puan Majid dah beritahu sikit penonton kita kenapa surah Luqman tu? Sebab surah Luqman ini ada mengandungi intipati tarbiyatul aulad yang sangat tinggi kat situ dah. Contohnya dalam surah Luqman Allah berfirman, Luqman berpesan pada dia, pesanan Luqman kepada dia tu apa dia? La tusyrik billah. Kemudian beberapa adab lagi, la tusa'ir khaddaka linnas kan. La tamshi fil ardi maraha. Ada unsur-unsur adab yang sangat penting di situ, pendidikan anak-anak. Sebab apa? Sebab ibu ayah, saya nak cuba kita soal diri kita sendiri lah. Sepanjang kita hidup jadi ibu ayah ni, ada tak kita pernah menasihati anak kita, nak jangan syirikkan Allah? Ada ke tak? Biasa kita sebut, anak ngaji molek dah, solat jangan tinggal, tolong baca buku nak exam ni. Pernah tak anak lagi asrama, jaga akidah kita ya anak, di mana-mana kita berada, la tusyrik billah. Sedangkan itulah dalam tarbiyatul aulad yang paling utama yang kita nak pesan. Kan? Betul. Tapi benda tu jarang, mungkin kita kata tak menjadi, bukan tak jadi keutamaan, dia tak jadi nak sebut, tak jadi budaya kita untuk sebut. Sebab kita tidak ambil Al-Quran tu sebagai guru. Mungkin kali itu tidak didedahkan barangkali. Jadi lepas ni kalau kita nak pesan ke anak, lepas solat ke apa ke, ingat ayah nak pesan pada anak-anak ni, walau apa pun berlaku, walau di mana pun anak-anak berada, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Pesan yang kepada anak, jangan sekali-kali syirikkan Allah, jangan tukar akidah kita. Walaupun awak berada di Eropah di mana sekalipun, walau keadaan macam mana sekalipun, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kita kena pesan kepada anak kita benda tu. Samping pesanan-pesanan lain. Jadi penonton di luar sana, pesanan yang pertama sekali, jangan mensyirikkan Allah. Itu yang penting. Kerana kalau ibu bapa ni banyak nak pesan, belajar pandai, duduk molek, juga kelak comel. Tapi dia punya muka pintu yang mula-mula, janganlah mensyirikkan Allah. Jangan lupa nasihatkan yang tu. Biar pernah dalam kehidupan anak tu mendengar bahawa mak dia pesan, jangan syirik Allah. Ingat tak pernah dengar pun mak pesan yang tu tak? Pesan suruh semaya, suruh apa panggil apa? Suruh baca tu banyak pesan dah. Betul. Baca molek ni, exam ni, itu banyak pesanan kita. Betul, itu selalu. Itu yang paling banyak. Baca buku dekat hari ni. Dia sekolah ada ke tak? Ayat tu banyak. Okey. Jadi alhamdulillah banyak dah Puan Majidah berkongsi, kita rasa masa pun kita bergerak dengan cepat. Jadi Puan Majidah hari ni selalu kita dalam keluarga ni kita ada nak buat macam perubahan lah kan. Jadi kalau Puan Majidah nak buat satu perubahan, mungkin ni keluarga ni
yang mendengar ni dia nak buat perubahan nanti. Daripada tak pernah membaca, nak membaca. Daripada tak pernah buat itu, nak buat ni. Tak nak buat tazkirah ke kata dalam keluarga, nak buat. Jadi macam manakah kalau Puan Mazidah dalam keluarga ni nak buat satu perubahan daripada undang-undang A pergi ke B ke macam mana ke daripada program ni, macam mana kaedah yang Puan Mazidah buat? Okay, baik. Kalau hari ni kita tersedar Kita kata pengurusan perubahan. pengurusan perubahan. Bagi saya yang paling utama mesti ada, kalau kesedaran tu dah ada, kita rasa kita ada kesedaran, sedar sahaja tu tak jadi, dia mesti bertindak, mesti ada action. Yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang gagal bukan pada impian dia, tapi pada tindakan dia. Kita nak berubah pun tak jadi, kita kena ada tindakan yang pertama saya cadangkan kalau kita ada nak buat perubahan adalah buat perbincangan dengan pasangan kita. Ibu ayah ni buat mesyuarat, perbincangan keluarga ni. Kalau saya nak letak, nak kata rukun lah barangkali dalam family, kena buat. Sebab menjadi budaya kita dalam masyarakat, kita jarang berbincang dengan pasangan kita. Biasa kita sembang-sembang macam tu je. Nak pergi kedai buku, langsung pergi kedai buku. Tak ada perbincangan yang sistematik, tak ada perbincangan yang teratur. Saya tak expect mereka yang tidak berpendidikan tinggi, mereka yang maknanya masyarakat biasa untuk macam tu. Orang yang berpendidikan tinggi pun kadang-kadang tak jadi. dalam family pun dia tak ada Tak perbincangan. jadi. Dia sembang kosong je. Dia sembang je. Dia sembang meja makan dia jadi. Ini perbincangan. Saya nak kongsi sedikit tentang perbincangan. Bagaimana dia membantu kami dalam mengurus budaya. Kan? Anak-anak sejak kecil lagi memang dia discuss. Dia buat perbincangan. Contoh paling simple, bila saya pergi shopping anak ramai. Dia pergi shopping anak ramai, setiap anak dia beli satu item. Satu item dia beli. Itu dapat elakkan tantrum dan sebagainya. Nak ambil slot lain tu ya. Jadi bila dia beli satu item, dia nak bincang yang mana satu nak makan dulu. Dia discuss. Kita undi, yang ni makan ini, esok makan ni. Sebab bagi saya tak benarkan stok makanan dihabiskan sehari, tak boleh. Dia mesti. Tapi dia berbincang. Sehingga mereka menubuhkan satu organisasi yang tersusun di kalangan anak-anak. Dia namakan mesyuarat adik-beradik. Pengurusinya kakak sulung, ada setiausaha, ada bendahari. Tersusun sampai hari ni. Adik apa menyenangkan ibu ayah apa? Siapkan cuti sekolah. Okey, kakak pengurusi panggil ahli-ahli mesyuarat. Apa perancangan awak untuk cuti sekolah dan present pada kami. Dia buat. Jadi kalau kita nak buat perubahan, bagi saya langkah yang paling pertama yang kena buat adalah nak action tu, dan action yang paling saya cadangkan adalah mesti ada mesyuarat keluarga. Mesti ada perbincangan. Sebab apa? Percayalah ibu ayah, dalam perbincangan itu dia ada barakah. Dalam syura itu Allah bagi keberkatan. Betul. Walaupun kita buat keputusan yang sama tanpa perbincangan, tapi keputusan yang sama dengan mesyuarat, keberkatan pada mesyuarat itu akan melimpah family kita berbanding dengan keputusan kita dalam kereta buah-buah gitu sahaja tanpa mesyuarat. Ahli pun boleh rasa dihargai. Ahli boleh rasa dihargai. Dia tu wujud di situ kan. Anak-anak kecil 6 tahun, 7 tahun pun kita minta pandangan. Mereka rasa dihargai dan mereka boleh memberi pandangan, dan mereka sangat perbincangan itu dijadikan satu benda yang besar dalam hidup mereka. Jadi kalau nak buat perubahan, buat perbincangan, buat perancangan, dan libatkan seluruh anak-anak daripada kecil sampai besar. Dan yang penting lagi, sebagai seorang suami yang mengendalikan keluarga, dia kena memantau lah, memastikan lah perancangan itu, perbincangan itu dibuat dan sebagainya. InsyaAllah boleh buat. Kalau kita yakin, kita nak kena ada action, dan action yang saya sarankan adalah perbincangan. Di samping itu, action lain lah yang untuk kita, kalau budaya membaca ni, bagi saya persekitaran rumah pun penting. Persekitaran rumah, Asyana? Penting persekitaran rumah. Kalau kita nak bagi anak supaya membaca, buku tak ada kat rumah, tak boleh. Kita kena membeli buku secara berkala, kita kena ada ruang membaca. Kalau bagi mereka berkemampuan, wujudkan perpustakaan di rumah, ataupun bagi mereka yang tak berkemampuan, wujudkan satu sudut bacaan di rumah, dan bahan-bahan tersebut. Saya nak kongsi apa yang kami buat. Kami ada perpustakaan di rumah, kami namakan dia Perpustakaan Imam Al-Ghazali. Jumlah buku saya rasa melebihi 2,000 naskah. Jumlah buku. Sebab setiap bulan memang ada aktiviti membeli buku. Setiap anak dia boleh membeli buku setiap bulan, dan mereka perlu habiskan membaca buku tersebut dan buat penerangan apa isi buku. Lepas tu dia akan tukar-tukar sesama dia buku. Habis tukar-tukar tu, barulah boleh pergi shopping buku baru. Lagi tak habis, ayah dia akan tanya, dah habis baca buku dah, lagi shopping baru? Tak habis lagi, tak boleh pergi. Seorang tak habis, tak boleh pergi semua. Semua nak 7 orang tu, 7 taklah yang kecil, tak mana lagi. Semua 6 orang tu habis baca buku, barulah boleh pergi shopping
yang baru buku. Jadi saya bab membaca ni bagi kredit pada husband lah, suami yang banyak memimpin keluarga tu kepada budaya membaca tersebut. Jadi bila kita dengar apa dah sangat kata apa sistematik. Segi pengurusan, tapi berlaku dalam keadaan anak-anak pun seronok, tidak ada paksaan, jadi semuanya buat dalam keadaan hati yang gembira. Jadi sebenarnya program kita hari ni penonton kita sangat bertuah, boleh mendengar sendiri daripada ikon keluarga membaca kita macam mana kita mengangkat surat ikon, dan bila kita tengok memang inilah kata apa satu benda yang patut diketahui oleh masyarakat kita. Sebab kadang-kadang masyarakat kita ni bila berkahwin dia tak tahu macam mana nak hala tunjukkan keluarga. Jadi keadaan dia menentukan. Keadaan dia lepas. Kata orang kan, kalau kita tidak merancang, sebenarnya kita sedang merancang untuk gagal. Betul. Jadi apa yang saya tengok, setiap step yang dilakukan oleh keluarga Puan Mazidah ni, segala-galanya dirancang, segala-galanya diatur, dan diatur, dirancang, putusan tersebut dibincang secara bersama. Jadi satu benda yang menarik, dia bukanlah susah untuk dibuat, tetapi ia boleh dilaksanakan dengan kata apa kesungguhan kita. Betul. Kan? Maknanya kepada penonton yang dengar ini Puan Mazidah, maka dia boleh tunjuk video ni. Kalau suami yang tengok boleh tunjuk pada isteri, kalau isteri yang tengok boleh tunjuk pada suami, kalau sama-sama tengok boleh set dah. Bila kita nak bincang ni mesyuarat bilangan pertama, kita buat syabaran pertama lah ya. nonton ni perbincangan. Ya. Betul. Laporan bukanlah laporan, maknanya maklumkan kepada kita, kami dahulu saya buat perbincangan. Ya. Saya sangat seronok kalau orang yang mendengar ni boleh membuat perbincangan dan boleh buat perancangan. Jadi hari ni kita dah tengok ikon kita Puan Mazidah dan keluarganya. Ada berapa orang boleh buat macam dalam keluarga. Kalau tak ada ni mungkin kita tak tahu. Mungkin kita kata, kau ada kau orang buat. Ada ke keluarga yang boleh buat macam ni kan? So sekarang ni kita dah ada contoh, kita dah ada tauladan. Jadi tuan-puan boleh ambil contoh dan tauladan, dan memang Allah Ta'ala berikan kemudahan, berikan kejayaan kan. Pengajaran boleh kita memilih untuk menguruskan keluarga kita mengikut cara dan sunnah yang telah ditetapkan. Sebelum tu saya nak tambah sikit Cik Aziz. Ya. Saya kata anak-anak seronok membaca. Nanti orang kata, awak syok sendiri, anak seronok membaca tak stres. Saya dah bukti bahawa anak saya tak stres membaca kan. Contohnya bila beli buku baru, mereka akan baca. Baca sampai saya kena stop. Stop sekejap membaca. Kadang-kadang dalam kereta membaca, jangan, tak payah baca buku dalam kereta, nanti rosak mata bergerak-gerak kan. Jadi kita kena stopkan dia. Bahkan buku falsafah ilmu yang ayah dia mengajar tu, falsafah ilmu, saya tak baca. Saya khatam baca buku tu. Allah. Dan boleh mengenal istilah falasi, istilah metafizik, walaupun dia tak memahaminya. Dia tak faham, dia berbincang. Sebab itu saya kata adalah yang paling utama ke atas adalah mewujudkan budaya ilmu. Budaya ilmu itu adalah melalui jambatan membaca. Jadi budaya ilmu di rumah itu penting. Budaya perbincangan, budaya melayan soalan anak-anak. Soalan anak-anak ni kadang-kadang pelik-pelik. Betul, memang anak-anak tanya saya, Mama, masa tu makhluk ke tidak? Ya, betul. Kita kena masa untuk berfikir. Kita kena cek, Mama, kalau saya buat salah, lepas tu saya minta tahu, esok di skrin besar Allah tu, nampak lagi tak kesalahan saya? Jadi saya kena fikir tu. Saya kena discuss. Dia punya critical thinking kan? Mencabar kan? Betul. Kalau kita jawab macam ni, soalan macam tu pun kita tanya, tak payah tanyalah, tentu besar nanti tahu dah. Kita sudah membenamkan rasa ingin tahu dia, budaya ilmu tersebut. Jadi budaya, kaedah kita nak menangani soalan anak-anak tu pun perlukan satu kemahiran juga di kalangan ibu ayah, terutamanya ibu ayah muda, untuk kita membolehkan budaya ilmu itu perlu wujud dalam family kita, dan budaya membaca itu insya-Allah akan wujud kalau budaya ilmu itu wujud. Satu lagi pengajaran saya nampak, macam manakah untuk ni nasihat untuk sama ada orang lama pun orang baru, terutama orang baru lah kahwin. Macam manakah bila masuk di gerbang perkahwinan, sebenarnya apakah langkah pertama yang perlu mereka wujudkan atau perlu mereka buat untuk menjadikan keluarga ni berjaya ataupun orang kata al-falah? Apa step misi ke macam mana? Sebab ni tak ada orang memang boleh katakan keluarga kebanyakannya majoriti tak ada benda ni. Kahwin lah, tu saja. Saya pun dijemput sebagai penceramah untuk pengantin baru di peringkat Kerajaan Negeri Kelantan. Biasa saya akan memperkenalkan buku panduan keluarga mawadah di peringkat Kerajaan Negeri. Dan biasanya setiap pasangan yang baru berkahwin ni, perkara yang paling pertama yang dia kena buat adalah kena set matlamat yang sama dengan pasangan. Kena ada yang tadilah perbincangan, kena buat mesyuarat perbincangan, dan kita mesti ada matlamat, misi-visi yang sama. Kita abaikanlah misi-visi takut bunyi pelik.
Tapi bunyi susah kan? Ya, ya, Kita ya, kata ya. kita ada matlamat yang sama. Kenapa keluarga yang bagaimana yang kita nak wujudkan? Kita nak anak-anak kita nanti adalah anak yang bagaimana? Kita nak family kita, isteri nanti isteri yang bagaimana? Kita kena ada matlamat tu. Oh lah, matlamat tu kita boleh bawa bersama. Kalau dalam family kami, suami saya ni memang seorang ahli akademik, jadi dia buat kami ada mesyuarat keluarga yang agak tersusun, dan kami ada plan strategik keluarga setiap tahun. Setiap akhir tahun biasanya kita akan pergi keluar keluar ke mana-mana, resort ke apa. So kita buat planning untuk tahun seterusnya. Plan strategi. Ya. Saya pun tak bawa plan strategi. Setiap tahun ada. Contoh saya bagi adalah dari sudut pendidikan anak. Kita ada matlamat kita. Tahun ni anak saya yang berusia 4 tahun mesti pandai membaca. Contohnya. Dia kena baca Iqra dia tu tamat muka surat berapa. Contohnya. Dia Quran dia khatam bila. Kita ada dalam rancangan kita. Kita nak beli kereta, contohnya tak beli kereta baru. Kita nak beli kereta baru tu bila. Benda tu perlu dirancang supaya dia boleh seluruh ahli keluarga tu faham. Dan perancangan itu adalah difahami secara bersama oleh ahli keluarga. Jadi nak merancang tu dia mesti ada matlamat yang sama. Kalau matlamat tak sama, tak susah nak merancang. Dua unsur berbeza dia. Unsur berbeza. Jadi lepas kahwin tu pergi berbulan madu tu, kita tukar berbulan madu tu kepada sesi untuk berbulan madu, tapi dia ada pengisian kat situ ialah sesi untuk menyatukan ataupun membentuk matlamat family yang kita nak. Menentukan matlamat. Menentukan matlamat yang sama. Dan macam mana cara strategi kita boleh guna untuk mencapai matlamat tersebut. Betul. Kita nak capai apa? Kita nak capai apa dalam family kita? Kadang-kadang orang tu kahwin, dia biarkan keadaan dia menentukan, biarkan aja menentukan. Tak tahu nak capai apa. Tak tahu nak capai apa, itu betul. Macam saya berhenti kerja, saya nak capai apa? Walaupun saya berhenti kerja, tapi saya berhenti kerja dia tidak menyekat aktiviti keilmuan saya. Saya masih lagi attach dengan tempat kerja lama saya, dengan urus dia. Saya masih menulis, saya masih dilibatkan sebagai penggubalan dasar-dasar kerajaan negeri. Sebab kita ada matlamat yang kita nak capai. Buku, saya nak tulis buku sebanyak mana contohnya. Saya ada target. Maknanya sebagai freelance kita boleh buat. Sebagai seorang freelance, sebagai seorang suri rumah, sebenarnya kita faham suri rumah sebagai satu benda yang terhalang kan. Suri rumah tu boleh membina diri dia. Jadi seorang suri rumah pun tidak ada halangan untuk kita menyumbang kepada masyarakat. Tapi yang penting adalah bagaimana kita dengan ilmu kita tu, dengan ilmu tu kita boleh membawa diri kita untuk kehadapan menyumbang dalam masyarakat. Yang penting adalah kita nak dan kita buat. Bukan sekadar impian semata-mata, tapi kita kena ada tindakan. Dan tindakan tu yang mahal. Betul. Kena saling sokong menyokong. Kena saling sokong menyokong. InsyaAllah. Sebab suami isteri ni dia ada kekurangan dan kelebihan. Jadi perkahwinan itu dia saling melengkapkan. Aku lengkapkan kamu, kamu melengkapkan aku. Boleh jadi cantik. Bukan saling menggali kelemahan dan menceritakan pada orang lain kelemahan. Betul. Tapi kita lihat kelemahan itu dan kita lengkapkan kelemahan dia. InsyaAllah rumah tangga kita akan cantik. Jadi banyak sebenarnya yang kita dengar ini dari segi pengurusan rumah tangga. Nak kaitkan macam mana boleh bentuk keluarga membaca ni, yang pentingnya peranan suami dan isteri itu tahu merancang dan menentukan matlamat. Jadi saya ingin pergi kepada senario yang terkini. Halangan yang utama sebenarnya sekarang ni kalau kita tengok, kita ada ini pada saya, kalau saya pergi ceramah mana-mana motivasi, ini adalah jin. Jin ni bila merasuk anak-anak kita, bukan anak kita je, dia merasuk suami ke isteri ke, duduk depan pun tak bercakap dah. Sebab duk layan jin dia ni. Jadi macam mana pada pandangan Puan Zidah, halangan ni kita nak atasi dalam keluarga kita? Memang satu benda yang rata-rata lah kita kata, macam mana tu anak baca asyik main telefon, suaminya, ayahnya, macam mana Puan Zidah? Kaedah-kaedah yang kita mungkin boleh buat untuk kita kurangkan. Kita nak buat tu memang susah. Tapi kalau kita boleh buat tu lagi, alhamdulillah. Ada guna untuk benda yang betul. Tapi kan kita nak kurangkan dan macam mana kita nak urus dia. Saya sangat setuju dengan Cik Azizi dengan jin ni. Yang menyebabkan muka-muka suami sentiasa bercahaya di malam. Aku nampak bercahaya, muka isteri bercahaya, bercahaya muka isteri aku malam-malam. Ada nur. Sebab ada nur telefon. Jadi benda ni memang gadget, memang memberi satu cabaran yang besar dalam keluarga sekarang ni. Saya pernah dengar ayat ni, biasa saya dengar juga. Anak saya tinggal asrama, sebab apa? Senanglah duduk asrama, duduk rumah, duduk main handphone je. Betul.
baik dia hidup asrama. Jadi itu isu je. Lepas tu dalam grup family pula, dalam grup ibu bapa pula tanya, anak-anak balik asrama bercakap tak ada, saya diam di dalam bilik main dengan handphone. Jadi memang isu ini adalah isu yang dihadapi oleh semua orang, dan saya pun ada juga hadapi sedikit. Cuma kami, saya tak pastilah kalau ibu ayah yang mendengar ni merasakan tindakan kami ni agak mutasyadid, agak ekstrim, mungkin boleh diubah suai lah. Anak saya pun memang tanya, bila saya tak bagi handphone pada anak tanya, bila mama saya boleh pegang handphone, bila saya boleh ada handphone peribadi. Saya jawab, apabila awak masuk universiti. Sekarang pendekatan saya, anak-anak tidak ada handphone peribadi. Yang ada adalah, kaedah kami adalah, yang ada adalah saya ada 2 handphone. Satu handphone saya, satu handphone saya. Handphone yang ni saya pegang, satu lagi handphone untuk kegunaan anak-anak dikongsi bersama. Jadi kita sebagai ibu, kita boleh ambil handset tu beberapa masa, kita boleh chat, kita boleh guna, dan dia tidak boleh menjadi hak peribadi dalam bilik senyap-senyap. Jadi saya nampak itu agak terkawal. Anak-anak pun bertanya kenapa kena tunggu universiti baru boleh handphone peribadi. Sebab saya kata, bagi mama, selagi mana anak-anak tu mama nak bagi dunia dan seluruhnya kepada anak. Sekarang ni kan, bila kita bagi handphone, kita bagi seolah-olah dunia tanpa sepadan pada anak. Ancamannya besar. Mereka duduk dalam bilik senyap. Jadi kita kena kontrol. Jadi bagi ibu ayah yang bagi handphone pada anak, saya tak kata cara itu salah, tak ada masalah. Zaman sekarang kan, kadang-kadang anak duduk asrama perlukan handphone dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu mengajar mereka adalah nilai macam mana dia kena berinteraksi dengan handphone. Kita kena ajar dia berakhlak. Kita kena ajar dia apa yang macam mana dia nak handphone, apa yang dia boleh guna, apa yang tak boleh. Kita kena didik dia. Memang bunyi macam senang je lah, tapi hakikatnya praktikalnya salah. Betul. Susah. Tapi kita kena buat dunia sekarang ni, kita susah nak kontrol ni, kita susah nak kontrol. Nak bagi tu tak boleh juga. Nak bagi tu tak boleh juga, sebab dia perlukan apa-apa kan. Jadi yang penting kita kena ajar anak kita macam mana dia nak dengan handphone. Kalau tetamu datang contohnya, kita kena ajar adab. Tetamu datang main handphone, tolong ajak anak supaya bila berinteraksi di meja makan, berinteraksi dengan tetamu, tolong jangan main handset. Tolong jangan balas-balas. Jadi kita mak ayah pun tak boleh juga lah. Tak boleh juga lah. Saya dengan husband saya kalau bawa kereta, tak boleh main handset. Kita berbincang dengan dia dulu. Tak boleh. Jadi diajar begitu supaya kita rasa dihargai bila kita berbincang. Orang tak pegang telefon. Dan ada adab lain yang kita kena jaga lah. Satu lagi, kita kena berdoa lah kepada Allah SWT supaya jaga anak-anak kita di saat-saat telefon ni. Saya yang jaga anak ni pun kadang-kadang timbul juga, anak dalam bilik dengan handphone buat apa, ada rasa juga walaupun kita dah didik anak. Kerisauan kita kan, tu ada sebagai seorang ibu kan, memang sebab dia punya orang kata kehendak dia tu tinggi kan. Betul. Cuma sekarang ni kita kena ajar anak macam mana nak memilih benda yang baik dan benda yang tak baik. Dan saya seronok bila anak-anak ni kan, anak saya sekolah agama alhamdulillah. Jadi bila di telefon tu dia letak tempat telefon kan, sebab telefon ni kan dia kena kongsi. Jadi dia letak telefon, siapa nak guna, dia letak kat situ apa, ittaqullah. Saya tak ajar pun, tetapi maknanya dia pesan kat adik-adik dia, nak guna handphone ni ingat Allah ya. Jadi benda-benda macam tu kita kena cubalah buat dalam family kita. Jangan 100% serahkan handphone pada anak-anak tanpa pemantauan. Maknanya cabaran tu ada. Cabaran ada. Nak urus dia tu bukan benda yang senang. Kadang-kadang saya pun risau. Sebab sekarang macam ni, kita tak bagi, ataupun kita bagi sejak ni, environment. Betul. Environment tu, macam mana kita nak bentuk environment tu. Memang sesuatu yang agak rumit lah. Sekarang ni Cik Azizi, kita tak boleh kita susah nak membentuk orang lain. Betul. Apa yang boleh kita buat adalah kita boleh buat untuk diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Kita susah untuk mengubah orang lain. Apa yang kita boleh buat ialah, of course, boleh ubah diri kita. Dan kita boleh berusaha untuk ubah family kita. Jadi semasa anak kita di rumah tu, kita kena sentiasa berpesan. Contohnya dalam family kami, dia ada setiap minggu ada usrah keluarga. Usrah keluarga itulah tempat kami berpesan, tempat kami bimbing dia macam mana, tempat kami pandu dia laman mana yang dia boleh tengok, laman mana yang tak boleh tengok. Kan? Jadi kita perlu bimbing anak-anak lah. Anak-anak perlu dibimbing dengan telefon, jangan lepaskan.
Jadi betul lah istilah jin ni. Boleh lah terima. Bahaya. Tapi kesian jin. Tapi jin ni kita ruqyah dia tak lari. Ya. Dekat dia. Kena cari lain. Tapi kita tak boleh lah. Ada satu tu saya pernah tengok dalam Facebook tu yang dia pergi satu tempat pengajian tu. Dia katok sampai hancur handphone tapi anak-anak main pun tak betul. Bagi saya bukan tak betul, saya tak berapa setuju dengan pendekatan ekstrim begitu kan. Maknanya kita kena lalui. Alah kena beli lain pula. Kita kena lalui, benda ni penting kan kena. Cuma kita kena ajar anak kita bagaimana nak bermuamalah dengan telefon dengan cara yang Allah suka. Mana teknologi kita tak boleh tolak. Teknologi tak boleh tolak. Sebab era dia kan. Dia akan ketinggalan lah kalau kita tak ni. Macam mana kita nak anak-anak itu secara inovatif, secara kreatif memanfaatkan teknologi. Kita kena bentuk. Satu saya nak kongsi dengan Cik Azizi. Anak saya tak anak kami tak bagi main game. No game. Kalau istilah kita kat haram main game, memang tak bagi main game. Apa yang anak saya buat? Dia mencipta game sendiri. Mencipta game sendiri. Dia belajar di sekolah dia tu, dia belajar coding. Coding. Dia cipta game dia, subhanallah saya. Saya pun bentuk dia. Kalaulah Fan boleh cipta game yang lebih islami, yang boleh memberi maksud, yang boleh mengajar. Tak apa dia cuba fikir. Maknanya bila orang main game ni ada sesuatu yang dia dapat. Itu guna dalam laptop ke apa? Dia guna PC. Dia coding. Itu petunjuk. Sebab kami ada pertandingan kreativiti setiap bulan kita buat. Hasil kreativiti. Anak-anak buatlah kreativiti apa-apa, dia pun tunjuk ini hasil kreativiti dia cipta game. Kata Masya Allah. Kita tak bagi dia main game, dia cipta game sendiri. Tapi tak apa, kami hargai. Tapi dia dah keluarkan idea kreatif. Dia keluarkan idea kreatif. Cuma kita membimbing dia supaya idea dia tu lebih upgrade lagi lah. Supaya lebih ada unsur-unsur lain lah. Kami mesti cari juga guru yang boleh. Mungkin boleh jadi sesuatu hari nanti. Kalau kita benar-benar pupuk dia boleh jadi orang yang membangun sistem ke apa kan. Potensi dia tu. Tapi sebab apa? Sebab dia tak dibenarkan main game. Jadi dia reka game sendiri yang agak mana yang tidak teruk lah. Yang okey lah. Yang kita boleh terima. Jadi penonton dengar, anak-anak kita sebenarnya dia pandai. Betul. Saya setuju yang tu. Bila kita bagi halangan, dia akan cuba mengatasi. Cuma kita guide dia cara mana dia nak mengatasi. Sebab macam saya pun ada anak kecil juga kan. Handphone saya bagi main, tapi hari cuti sekolah saja. Tapi hari tak cuti saya tengok dia melukis, dia buat benda-benda. Kalau tidak dia memang tak ni lah. Kalau bagi handphone ni, kalau kita kena kawal lah dari segi masa. Betul. Saya setuju handphone boleh bagi, cuma bagi dia melukis tadi, explore sistem, explore program. Kadang-kadang dia tak dapat main game tu dia lukis. Dia ingat game tu sampai dia lukis. Sebab apa dia tengok gambar game ni dia lukis. Sebab ibu ayah di luar sana, sebenarnya anak-anak ni potensi dia luar kita jangka. Betul. Potensi dia luar kita jangka. Kita kena gali potensi dia, kita kena sediakan ruang dan peluang. Betul. Kita jangan sekat potensi dia tu, kita kena guide kreativiti dia keluarkan potensi dia masing-masing. Jadi tuan-puan, banyak hari ni yang Pemerintah ni kongsikan dengan kita. Masa kita pun tinggal lebih kurang 5 minit lagi untuk kita baca serentak. Sebab kita akan berhenti pukul 11, kita akan berhenti, bukan tutup saja dah, kita berhenti untuk membaca. Jadi kami di studio ni akan membaca 10 minit serentak seluruh negara. Tuan-puan semua yang menonton ni pun akan membaca selama 10 minit. Jadi dah boleh bersedialah dengan buku-buku yang nak dibaca. Jadi kalau tak ada buku lagi, bolehlah mula mencari buku. Dan selepas daripada habis 10 minit membaca, kita akan mulakan dengan untuk Puan Majidah buat rumusan sedikit. Dan lepas tu insya-Allah kita akan tanya 3 soalan lah. Kita akan tanya pada penonton. Saya akan tanya soalan kuis lah daripada apa perbincangan kita, sebab kita nak penonton kita ni fokus pada apa yang kita perbincangkan. Sebab ni program walaupun santai, ada ilmu-ilmu yang berguna di dalamnya. Jadi sedikit lagi Pemerintah daripada saya, ada tak kalau macam dalam keluarga ni Puan Majidah letakkan macam jadual ataupun rutin lah berapa minit anak-anak kena membaca sehari? Sebab ada juga setengah keluarga tu dia letak jadual. Contohnya masa maghrib baca Quran, baca buku 10 minit ke, macam mana? Ada tak dekat rumah ada praktikan? Jadual secara tersusun sangat tak ada, tapi rutinnya anak-anak dah faham. Kalau membaca di rumah, kalau membaca Quran, masa dia maghrib dengan isyak, memang itu adalah masa untuk membaca Quran. Daripada yang 4 tahun sampai yang 16 tahun semua baca Quran masa tu.
Memang baca Quran sama ada di peringkat belajar, di peringkat tadabbur, di peringkat tahsin, semua masa tu. Kemudian baca buku, dia tak ada spesifik masa ni macam masa mana. Tapi kalau hari sekolah biasanya mereka akan membaca selepas waktu isyak. Lepas waktu isyak solat tu kan, lepas maghrib isyak tu Quran, lepas waktu isyak sekejap tu mereka akan buat study kat situ lah, membaca lah, sama ada baca buku ke apa-apa. Yang buku umum ni biasanya kalau lepas beli tu baca. Lepas beli tu baca dan dia akan simpan kat rak tu, dah siap dia baca. Jadi tak ada spesifik masa lah untuk dia membaca. Jadi kalau macam masa tidurnya pukul berapa? Light off lah kalau dia asrama. 10 lah paling lewat. Pukul 10 paling lewat. Pukul 10 paling lewat. Pukul 10 paling lewat. Sebab kita nak tahu macam mana kan pengurusan keluarga tu. Tapi sekarang ni biasanya anak-anak kalau dia apa ni, sebenarnya masa tidur kita yang terbaik adalah lepas isyak kita tidur, kita bangun balik. Jadi kalau hak sulung yang nombor 2 tu, dia dah cuba start amalkan benda tu. Dalam 9.30 lebih tu dia tidur, dia akan bangun dalam pukul 3, pukul 4 pagi untuk study dan prepare untuk pergi sekolah. Jadi anak saya alhamdulillah, saya tak perlu suruh pun, tapi sebab dia dah menjadi budaya membaca, cari ilmu apa kan. Jadi sebelum belajar di sekolah, dia akan belajar sendiri dulu kat rumah, sama ada melalui YouTube ataupun sebagainya. Time masa bangun pagi pukul 4 hingga pukul 4.30, pukul 5 ke atas tu, barulah dia akan carilah YouTube untuk mengajar membaca. Discussion ni memang sentiasa lah, bila-bila masa dia ada, kalau dalam kereta pun dia akan tanya. Jadi yang kakak sulung ada juga mengajar adik-adik tu? Ada mengajar adik-adik. Terutamanya kalau bahasa Arab, kalau dia dah lebih mahir, dia akan ajar adik-adik dia. So, dalam kereta tu saya sebab saya ni bachelor in Arabic dalam bahasa Arab. Jadi apa-apa yang dia tak faham kat sekolah tu, biasa dia akan bertanya dalam kereta. Serik lah sebab saya ni pemandu. So masa quality time dalam kereta? Quality alhamdulillah. Masa dalam kereta tu lah masa sangat berkualiti untuk mendidik anak-anak punya ibu ayah. Sebab anak-anak tak lagi gimana dah. Betul. Nak gimana dah saja. Itulah masa yang sesuai untuk kita buat pengisian. Kita nak bagi taklimat, nak bagi tahu anak-anak apa yang kita nak perhati ke, nak bagi cadangan ke, nak bagi guideline apa-apa ke dalam kereta. Dalam kereta adalah saat yang sangat sesuai untuk ibu ayah mendidik anak-anak. Saya yang hantar ambil anak, 6 orang dah semua tak sama. 6 orang dalam kereta tu lah saya nak buat teguran ke apa ke dalam kereta tu lah. Jadi satu perjalanan yang memotivasikan di dalam tidaklah sepanjang masa. Yalah. Ruang masa tu ada. So quality time situ quality time kat situ. Okey. Jadi alhamdulillah, nampaknya masa pun kita tinggal berapa minit lagi. Kita pun nak sediakan saya dah ada buku. Ada disediakan buku. Buku sini ada, boleh ambil je. Okey, kita ada berapa minit lagi kiraan kita, kawan kita? 2 minit lagi. Okey, sementara menunggu saya buat penambahan sikit. Mungkin Pak Mazid dah boleh buat penambahan sikit. Saya buat penambahan perkongsian sementara menunggu. Kalau dah tu saya ni nak berkongsi lah macam mana kaedah kami buat apabila ajak anak-anak pergi membeli buku. Ada 2 kaedah yang kita buat bila anak pergi beli buku. Yang pertama, anak-anak bila kita pergi beli buku, kalau di Kelantan ni biasa kami pergi ke SMO lah, SMO Osman tu, ataupun di pesta buku apa-apa. Biasanya anak-anak akan pilih buku. Dia pilih, setiap orang contohnya dia pilih 2 buku, 3 buku. Kemudian dia datang ke meja tempat abah dia ni, dia kata tengok apa dia minat, yang buku ni okey boleh. Kita test kualiti buku lah. Tengok kualiti buku, yang mana yang berkualiti, mana tak, untuk dia lah. So maknanya ayah dia akan filter lah. Filter. Anak-anak pilih buku, setiap orang cari 3 buku yang sesuai. Okey, dia pun mari. Dia pun pilih, ini sesuai untuk awak, ini sesuai untuk awak, boleh. Itu satu cara. Satu lagi cara adalah kita yang pilih buku untuk dia. Jadi kita buat dua-dua lah. Kadang-kadang kita pilih buku untuk dia, kadang-kadang dia yang pilih buku dan kita ambil yang mana yang sesuai untuk dia. Jadi itu adalah antara cara yang kita buat pilih buku di kedai buku. Dan anak-anak kami memang bukan tak dibenarkan baca komik sebenarnya. Tak beli komik. Kalau dia nak baca komik, dia pergilah kat library ke kat mana ke kan. Sebab kita nak koleksi buku tu, kalau beli buku yang berkualiti. Jadi kalau nak baca yang simple, yang santai tu, dia boleh baca di tempat-tempat awam lah, perpustakaan awam. Dan setiap anak di perpustakaan tersebut dia ada rak masing-masing.
rak buku ni rak. Ya rak. Ni rak untuk anak pertama, rak untuk anak kedua, rak untuk anak ketiga. Masing-masing ada koleksi buku masing-masing. Jadi dia ada koleksi buku masing-masing lah. Jadi dia benda-benda macam ni walaupun nampak kecil, tapi benda ni lah yang boleh membangkitkan semangat anak-anak untuk membaca. Mula. Okey, rasa kita dah dapat cue. Jadi kita bermula lah teman-teman. Pada penonton semua kita mula 10 minit daripada sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil.
Baik, kita akan berhenti dalam masa 1 minit. Okay, Alhamdulillah, 10 minit telah berlalu. Alhamdulillah, Pemerintah 10 minit telah berlalu. Rasa sekejap saja bila kita membaca buku. Saya baca buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, sempat memasuki perjalanan Rasulullah, hijrah, dan Pemerintah baca buku falsafah ilmu. Baik, Alhamdulillah, begitulah sebenarnya 10 minit tadi adalah 10 minit yang begitu berharga, kerana kita telah
melaksanakan wahyu yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itulah sebenarnya tidak lama 10 minit, tapi kalau kita biarkan begitu saja maka jadi kosong, tidak ada apa-apa yang kita dapat. Jadi Pak Mazidah, sebelum saya pergi ke segmen seterusnya, saya ingin mohon Pak Mazidah untuk rumuskan apa yang kita bincangkan hari ini dan apakah harapan Pak Mazidah pada keluarga-keluarga di luar sana untuk membentuk keluarga membaca. Terima kasih. Secara ringkasnya, saya nak bagi tahu beberapa perkara penting. Yang pertama, keluarga kita adalah medan terbaik untuk kita buat perubahan. Sebab keluarga kita ni adalah hak kita, milik kita. Kita yang boleh membuat acuan mana yang kita nak. Ya. Tidak ada orang yang boleh menghalang kita untuk membentuk keluarga kita yang bagaimana yang kita nak. Contoh dari sudut syariat, sekalipun saya selalu cakap dalam ceramah saya, dari sudut keluarga, tidak ada orang yang boleh menghalang kita untuk menegakkan syariat Islam dalam family kita. Yeah. Kita boleh buat bagaimana corak kita nak. Jadi kita bentuklah family kita untuk kita mengikut cara yang kita nak. Sudah tentu cara tersebut mesti mengikut apa yang Islam nak. Dan yang kedua, saya nak bagi tahu bahawa budaya ilmu adalah jambatan dia budaya membaca. Dan dia kalau boleh tidak noktah di situ sahaja, sebab Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah tulis itu mata pena. Kalau boleh kita ada juga budaya, walaupun ini budaya yang tinggi, nak pupuk budaya membaca pun susah dah. Kalau boleh ada budaya mencatat, ada budaya membuat rumusan, ada budaya menulis. Kalau boleh kita bentuk, dan benda ni agak sukar. Dan saya pun masih lagi bertatih untuk membentuk budaya menulis di kalangan anak-anak. Saya bercita-cita, saya menulis buku, saya bercita-cita anak saya di peringkat remaja sudah menghasilkan menerbitkan buku. Dan saya nak menerbitkan buku bersama. Jadi budaya itu agak sukar lah, menulis ni lagi tinggi daripada membaca. Budaya tersebut. Dan yang ketiga adalah berbincanglah dengan ahli keluarga, kerana perbincangan itu adalah salah satu cara yang sangat diberkati oleh Allah untuk kita membuat perubahan-perubahan. Dan kalau kita rasa kita nak buat perubahan, kita perlu bertindak, kerana kita ada saja impian, kehendak, cita-cita beribu bertinggi langit pun membina impian, tapi yang membezakan kita dengan orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya adalah pada tindakan kita. Kalau kita nak minum air, kalau tak tuang, tak jadi juga. Tindakan itu yang akan menyebabkan kita berjaya. Kita dah agak dapat seminar. Air ada betul situ. Tengok saja. Dan last kali, tadi kita telah membaca 10 minit, dan 10 minit itu tidak lama. Dan benda itu boleh kita tidak berhenti di setakat program ini sahaja. Mudah-mudahan ia akan bersambung di rumah kita. Kalau ikut kemampuan kita, kalau mampu seminggu, kalau mampu sebulan. Yang penting ialah kita perlu menzahirkan, ibu ayah ini perlu menzahirkan kita membaca di hadapan anak-anak supaya kita boleh mewujudkan budaya tersebut. Jadi saya rasa cukuplah 4 perkara tersebut sebagai rumusan perbincangan kita pada hari ini. Jadi Alhamdulillah Pak Mazidah telah merumuskan apa yang kita perlu ambil, apa tindakan yang kita perlu buat. Begitu banyak pengusian daripada Pak Mazidah hari ini, iaitu tokoh ataupun ikon keluarga membaca Negeri Kelantan bagi tahun 2022. Jadi tidak mustahil kita boleh membentuk keluarga kita dengan perancangan yang betul, dengan kebersamaan antara kita suami dan isteri kita sama-sama. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita akan pergi ke segmen kita yang seterusnya, yang dinanti-nantikan oleh penonton kita, pemindah. Kita akan tanya 3 soalan. Jadi penonton semua boleh bersedia bersedia dengan pen, tulis. Siapa cepat dan tepat, maka jawapan dia lah akan kita terima. Satu soalan membawa kepada RM50, RM50. Mana nak dapat dah satu soalan RM50. Di zaman-zaman kehidupan yang tinggi ni, RM50 dah boleh buat macam-macam ya. InsyaAllah. Jadi bersedia. Soalan yang pertama. Hari ni banyak yang ahli panel kita ulaskan, ahli panel kita kongsikan. Jadi orang kata ilmu ni tak lengkap kalau kita tidak kenal siapa ahli panel kita. Jadi soalan yang pertama, siapakah ahli panel kita pada hari ini? Bila kita kata siapakah, bukan sekadar nama, latar belakangnya sekali, latar belakang keluarganya. Jadi siapakah ahli panel kita pada hari ini? Okey. Soalan yang pertama. Okey.
Dapat semua soalannya? Okey, alhamdulillah. Okey, soalan yang kedua. Tadi Puan Mazidah kita atau ahli panel kita dah huraikan mengenai usia yang penting untuk kita membentuk keluarga ataupun anak kita pada 0 hingga 4 tahun, 0 hingga 6 tahun. Jadi dan dihuraikan beberapa ataupun bagaimana cara untuk membentuk keluarga membaca. Jadi soalan yang kedua, bagaimanakah cara untuk kita membentuk keluarga membaca dan mendidik keluarga kita mengikut kaedah ataupun mengikut pengalaman yang telah dilalui oleh panel kita pada hari ini. Kalau boleh saya nak tiga kaedah bagaimana membentuk keluarga membaca, membentuk anak-anak kita mengikut huraian telah diberikan oleh Puan Mazidah pada hari ini. Okey, soalannya tak susah, cuma jawapannya agak susah sikit. Kena menonton. Kena menonton penuh. Kalau tinggal sikit-sikit memang tak dapatlah menjawabnya. Okey, baik. Seterusnya kita tadi berbincang tentang pengurusan perubahan. Apa sudah? Macam mana ni? Sebab bila kita dengar mesti kita nak ubah keluarga kita. Kita nak keluarga ni dapat macam ni buat, jadi kita nak ubah. Jadi tadi Puan Mazidah beritahu beberapa kriteria, beberapa cara, beberapa teknik yang perlu kita gunakan untuk kita membuat perubahan. Jadi soalannya, bagaimanakah kita nak membuat perubahan dalam keluarga kita? Apakah yang kita perlu lakukan? 2 step saja pun dah cukup. 1 apa, 2 apa, untuk kita melakukan perubahan di dalam keluarga kita. Jadi dah sempurna 3 soalan. Sila hantarkan jawapan anda ke ruangan mesej Facebook Perpustakaan Awam Kelantan beserta nombor telefon untuk kita call jika tuan-puan berjaya menjawab dengan cepat dan tepat. Kerana ada juga hantar tapi nombor telefon tak bagi, susah sikit kita nak trace. Jadi sila hantar jawapan anda ke ruangan mesej Facebook Perpustakaan Awam Kelantan. Siapa cepat dan tepat, dialah pemenang. Dan satu lagi, seperti mana saya beritahu tadi, kita ada pertandingan foto, ambil gambar, menyertai baca 10 minit tadi, hantar dan letakkan hashtag kita pada hari ini, iaitu Bina Insan, dan tulis sikit di mana dan apakah komen mengenai program kita pada hari ini. Gambar yang menarik dan komen yang menarik, insya-Allah kita akan pilih sebagai pemenang, dan insya-Allah hadiahnya pun juga menarik. Jadi saya rasa saya dah sempurnakan program Bicara Maya kita hari ini. Saya minta maaf banyak kepada Puan Mazidah sekiranya sepanjang saya mengendalikan program kita hari ini ada terkata bahasa ataupun ada soalan-soalan yang agak panas dikeluarkan. Jadi saya minta maaf. Dan harap lepas ni bolehlah kita jemput Puan Mazidah untuk beberapa sisi program kita mungkin insya-Allah di masa hadapan untuk sama-sama kita membangunkan masyarakat kita berlandaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insya-Allah. Dan saya juga mohon maaf kepada penonton-penonton semua sekiranya ada terkasar bahasa ataupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kepahaman ataupun menyentuh peribadi penonton. Tidak ada lain, sebenarnya kita hanya nak bagi ilmu pengetahuan. Jadi jangan segan-segan, teruslah menyokong program Bicara Maya kerana banyak lagi program-program menarik, topik-topik menarik yang kita akan buat di masa-masa hadapan. Dan jangan lupa kepada penonton semua, bolehlah menghantar apa-apa juga cadangan kepada kita, emailkan kepada kita. Nak tengok kita ulas topik apa, boleh hantarkan kepada kita, nak cadangkan topik. Sebab kita nak masyarakat kita ni bersama dengan perpustakaan memberikan cadangan-cadangan topik-topik. Jadi kita akan cari orang yang boleh bercakap untuk menyelesaikan apakah maklumat yang diperlukan oleh masyarakat kita. Jadi setakat ini saja daripada saya dan juga kru semua Bicara Maya PPAK bagi edisi pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala